Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Okey. Hari ni kita bercerita tentang Tok dan Tok Wan kepada si mati. Tok dan Tok Wan kepada si mati, berkenaan Tok, kita tahu kan bila si mati. Ambil ni. Hijau. Dia ni tak apa terang juga Boleh tak? Din mati. Din ada ayah. Apa terang? Okey tu. Din bin Haji Mahmud. Haji Mat. Din anak Haji Mat. Haji Mat ni anak Haji Cin. Okey. Haji Cin kena duduk tengah sikit ni. Dengan Haji Atimah. Okey. Tok Timah Dan Din ni mak dia nama Mak Beda. Okey. Din anak Haji Mat dan Mak Beda. Mak Beda ni binti apa? Dia tahu apa dah. Mak Beda binti Haji Isa dan Haji Isa dan Tok Kia. Okey. Okey, Ahmad tengok sini. Din bin Haji Mat, bin Haji Ahmad ni, bin Haji Cin. Okey. Haji Timah ni siapa? Ni sebuah dengan Din. Tok Din kan. Tok ni kalau kita kata Haji Cin ni siapa dia dengan Din? Jadun dia Abin. Kalau hak ni Jaddatun dia Abin. Okey. Mak Beda Mak Din. Mak Beda binti Haji Isa. Mak Beda ni anak siapa? Anak Haji Isa dengan Tok Kia. Okey. Jadi bila Din mati, yang termasuk dalam senarai, penerima harta, penerima waris seperti Ahmad, kalau Din dalam keadaan Din ni semua dapat kecuali siapa? Haji Isa. Kecuali Haji Isa tak dapat. Okey. Haji Isa tak dapat. Haji Isa ni pada siapa? Dia adalah jaddah li ummin, tak dapat. Haji Ahmad kerana dia ayah. Mak Beda dia ni mak. Haji Cin jadun dia Abin. Haji Atimah jaddatun dia Abin. Yang ni jaddatun li ummin. Okey. Berkenaan dengan jaddah, kalau jadun kita tahu dah. Jadun kalau ada abun, Haji Cin, kalau ada Haji Mat, maka Haji Cin dapat dak harta daripada Din. Contoh dia Din yang mati. Tak dapat. Maknanya pasal apa? Haji Cin terhalang dengan Haji Mat. Okey. Haji Atimah, masa Din mati, kalau kata Haji Ahmad ni ada, adakah Haji Atimah dapat? Haji Atimah tak dapat. Okey. Tok, ni Tok ni. Tok kan? Ataupun Jaddatun li Abin. Jaddatun li Abin, dia terhijab. Maksudnya dia terhalang dengan abun dan umun. Ni abun, ni umun kepada Din. Nampak? Okey. Berbeza dengan Tok Kia. Tok Kia nisbah dengan Din adalah jaddatun li ummin. Okey? Nampak? Tok Kia adalah tok sebelah mak Din. Mak kepada Mak Beda. Tok Kia dia terhalang dengan Mak Beda sahaja. Maknanya kalau ada Haji Mat, Tok Kia tidak terhijab. Okey? Kalau Haji Mat tak ada. Haji Mat tak ada, Mak Timah ni Di rumah makan. Ya, sebab Tok Timah ni dia adalah jaddah li Abin. Okey? Dia adalah Tok Wan sebelah bapa. Tok Timah ni siapa dia? Mak Haji Mat.
Maka kalau Haji Mat duk ada, masa Din ada ni, Din ada pula, Din mati, maka Tok Timah tak dapat. Sama dengan Haji Cin tak dapat. Maknanya Tok sebelah bapa terhijab bukan setakat dengan ummun tetapi juga dengan abun. Berbeza dengan Tok sebelah mak, dia hanya terhijab dengan mak sahaja. Tok sebelah mak si mati ni. Okey? Kita cerita kata tok sebelah mak, maksudnya yang mati ni cucu dia lah. Okey? Jadi maknanya bila Din mati, Tok Kiah duk ada lagi. Mak Bedah pun duk ada. Maka ketika ini Tok Kiah tak dapat lah. Pasal apa? Pasal ada Mak Bedah. Sebab Tok Kiah jadah li Umin terhijab dengan ibu. Dia tidak terhijab dengan bapa. Adapun yang terhijab dengan bapa ialah jadah li Abin. Terhijab kedua-dua dengan abun dan umun. Mana kalau Din tu mati, Haji Mat tu ada. Ya. Mak Bedah makan. Mak Bedah mesti makan pasal mak dia. Mak kepada Din. Ya. Mak Din. Jadi Tok Kiah tak boleh makan. Pasal apa? Pasal ada Mak Bedah. Hajar Timur pun tak boleh makan. Pasal apa? Pasal ada Mak Bedah. Pasal ada Mak Bedah dan Haji Ahmad. Dua-dua sekali. Maknanya Tok. Kita ingat Tok. Tok ni Tok si mati. Atas nenek bahasa tu kan, Tok si mati. Dia ada dua cabang. Dia ada jadah li Umin dan jadah li Abin. Okey? Tok sebelah mak kepada mak kita, dan tok sebelah bapa, mak kepada bapa kita. Kedua-duanya tok yang tersenarai dalam pewaris harta pusaka. Okey? Tetapi tok sebelah mak, mak ni, mak kepada si mati akan menghalang kedua-dua tok, sama ada mak dia ataupun mak mentua dia. Lagu tu kan? Dan tok si mati sebelah bapa dia nak keluar lah, Mat. Tok si mati sebelah bapa dia bukan sahaja terhijab dengan umur, tok, kita tahu tok akan terhijab dengan mak. Okey? Tetapi tok sebelah bapa bukan sahaja terhijab dengan mak, tetapi terhijab juga dengan bapa. Okey? Tok dia automatik, bila sebut tok maksudnya dia perempuan. Perempuan dia akan terhijab dengan perempuan, terhijab dengan mak. Tetapi kalau tok sebelah bapa bukan sekadar terhijab dengan mak si mati, tetapi juga terhijab dengan bapa si mati. Maksudnya kalau bapa ada, kalau kawan ni kan bapa dia ada, bapa si mati ada, mak tak ada. Okey? Mak Bedah tak ada, Haji Mat ada, maka dapat dekat Tok Kiah. Pasal apa? Pasal Mak Bedah yang menghalang Tok Kiah ni dah tak ada. Mak nampak tak? Maknanya bila Mak Bedah masa Din mati, mak dia dah mati. Tapi mak kepada mak dia, Tok Kiah ni masih ada. Maka Tok Kiah tidak terhalang dengan adanya Haji Mat. Maknanya Haji Mat duk ada lagi. Tok Kiah tak terhalang. Sebab apa? Sebab Mak Bedah dah mati. Okey? Tetapi kalau kata Tok Timah ni, Tok Timah masa Din mati, Mak Bedah tak ada dah. Tetapi ada Haji Ahmad. Ada Haji Ahmad, maka Tok Timah terhalang hijab dia daripada mendapat harta cucu dia Din ni. Okey? Sebab apa? Sebab Din masih lagi ada ayah, yang mana ayah ini bukan sahaja menghijab datuk tetapi juga menghijab nenek. Nenek si mati. Boleh faham nenek si mati sebelah bapa. Sebelah bapa. Jadi maknanya cerita dia yang tu lah, kita kata kalau Mak Bedah tak ada, Tok Kiah akan dapat. Tok Kiah akan dapat. Jadi walaupun ni kita tahu Haji Ahmad ada. Jadi Haji Ahmad adanya Haji Ahmad, tapi tak adanya Tok Bedah. Mak Bedah ni dia tidak menjejaskan hak Tok Kiah. Tok Kiah akan dapat. Sebab apa Tok Kiah akan dapat? Sebab mak si mati yang menjadi halangan, yang menghijab dia tak ada. Okey? Mak Bedah tak ada.
maka Tok Kiah boleh dapat. Tetapi Tok Timur tak boleh dapat. Sebab apa? Walaupun mak bedah tak ada. Maknanya kita kata Tok akan terhalang dengan mak. Tetapi Tok sebelah bapa bukan sahaja terhalang dengan mak si mati, tapi terhalang juga dengan ayah si mati. Dia itu nah. Okey. Kemudian kita ada sedikit pembetulan tentang saudara seibu. Saudara seibu, nah, saudara seibu. Kita ada 3 jenis saudara, Kak Ahmad kan? Saudara, kita ada saudara seibu sebapa. Kita ada saudara sebapa sahaja, atau kita ada saudara seibu sahaja. Kan? Saudara seibu sebapa ni maksudnya apa? Saudara kandung yang lahir daripada perut yang sama, yang lahir berbinkan yang sama. Okey. Saudara sebapa, bin yang sama, ibu yang berlainan. Okey? Makna bin sama, tapi ibu berlainan. Saudara seibu, ibu sama, bin berlainan. Itu maksud dia. Okey. Saudara seibu ni, depa dua ni adalah, kalau kita kata saudara ni lelaki, maka kedua-dua mereka adalah orang yang menambil asabah bin nafsi. Saudara seibu sebapa. Kalau kita kata saudara lelaki ni, saudara lelaki. Okey. Saudara lelaki seibu sebapa dengan saudara lelaki sebapa, mereka adalah ahli asabah bin nafsi. Antara tingkatan mereka ni, siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih kuat lagi ikatan? Seibu sebapa lah. Sebab dia dua, connect dia dua-dua kan. Seibu sebapa kandung. Dia bawah pada dia saudara sebapa. Tetapi daripada 3 jenis saudara ni, saudara seibu, saudara lelaki seibu, dia ni adalah pewaris melalui fardu. Pewaris melalui fardu. Saudara seibu tak kira lelaki, atau perempuan. Saudara seibu, kalau saudara Allah. Apa ada lagi tak? Boleh. Saudara seibu. Saudara seibu sama ada lelaki atau perempuan. Saudara seibu sama ada lelaki atau perempuan. Okey, hak depa ada 2. Mama dapat satu, sebenarnya 2. Dia tak kira jantina, tetapi dia kira bilangan. Kalau seorang, maka mereka akan dapat 1/6. Kalau 2 ke atas, mereka akan dapat 1/3. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Saudara seibu. Saudara seibu maknanya mak dia kahwin 2 kali. Kan? Maknanya hak ni saudara anak-anak dengan ayah ni, hak ni anak dengan ayah ni. Saya kita tunjuk gambar. Tunjuk, kita lukis dulu. Jadi saudara seibu tak kira lelaki, tak kira perempuan. Hak mereka adalah jika mereka seorang, kalau yang ditinggalkan hanya seorang saudara lelaki seibu, maka dia akan dapat 1/6. Kalau 2 atau lebih, dia akan dapat, depa ni akan dapat 1/3. Maknanya tak kira lelaki, tak kira perempuan. Dia cuma berlainan pada segi bilangan. Okey, kita tengok kemarin ni ada satu pertanyaan tentang kaedah mushtarakah. Kaedah mushtarakah ni, apa maksud mushtarakah? Perkongsian, berkongsi. Dia adalah terjadi, sebenarnya perkara ni kalau tengok ke dalam sirah, dia terjadi ketika mana pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Seorang lelaki, dia main cerita, kata dia ni kak dia mati. Kak kandung dia, syaqiqah dia mati. Kenapa dia kata dia tak dapat harta daripada kak dia? Kerana mereka bagi harta kepada saudara seibu dengan kak dia. Okey. Sedangkan dia seibu sebapa. Contoh, kita lihat tengok sini. Mana dia yang dikatakan saudara kandung, saudara
Kan, semak sepak saja, semak saja ni. Okey, contoh mama buat macam ni. Cerita dia Mak Tun. Ni mama buat rajah hari ni. Mak Tun dia kahwin dengan Pak Mut. Okey. Perkahwinan dia dengan Pak Mut, dapat anak nama Leha. Dapat anak nama Kasim. Hubungan antara Leha dengan Kasim dia syaqiqah. Syaqiq. Dia punya syiqaq kan. Mak Tun ni sebelum dia kahwin dengan Pak Mut, maknanya Mak Leha ni dia ada adik-beradik seibu. Dia sebelum dia kahwin dengan Pak Mut, dia pernah berkahwin dengan Pak Man. Di mana perkahwinan dia dengan Pak Man, dia mendapat anak nama Leman, nama Saad. Contohnya. Okey, Leman dengan Saad, apa hubungan dengan Leha dan Kasim? Saudara seibu. Okey, kan, saudara seibu. Kemudian Pak Mut ni rupanya, ni cerita Mak Tun dengan Pak Man. Pak Man mati, Mak Tun kahwin dengan Pak Mut, dapat Leha dengan Kasim. Depa ni adalah abang-abang kepada Leha. Kan, saudara seibu. Depa ni adalah akhun li ummin. Maknanya kita tak ikhwah li ummin lah. Saudara lelaki seibu. Kan, ikhwah li ummin. Ikhwah li ummin nisbah dengan siapa? Dengan Leha. Cerita kita Leha mati. Pak Mut ni rupanya dia ada seorang lagi isteri. Okey, dia ada seorang lagi isteri, kita kata nama Mak Nak. Dia kahwin, maknanya dia kahwin dengan Mak Tun, dia kahwin dengan Mak Nak. Dia kahwin dengan Mak Nak, dia dapat anak nama Musa. Okey. Siapa Musa ni nisbah dengan Leha? Saudara akhun li abin. Saudara sebapa, lelaki sebapa. Nampak tak? Akhun li abin pasal apa? Musa bin Mahmud. Leha binti Mahmud. Kasim binti Mahmud. Tapi mak dia apa? Musa mak dia Mak Nak. Leha mak dia Mak Tun. Okey. Tapi dia dengan Leman dan Saad, apa hubungan dia dengan Leha? Saudara lelaki seibu. Saudara seibu. Tak kira lah Leman dengan Saad ke limah ke apa ke, kita dah habaq dah. Saudara seibu, tak kira lelaki, tak kira perempuan. Mereka kalau seorang akan dapat 1/6, kalau ramai akan dapat 1/3. Okey. Cerita dia Leha mati. Bila dalam keadaan ini Leha mati, Leha ni dia ada Leha mati, dia kahwin dah. Dia tak ada anak, dia kahwin dengan Zul. Zul ada. Ni suami dia. Okey. Leha mati. Ahmad cuba habaq sat kat mama. Siapa yang waris? Zul. Nombor 1 Zul. Siapa dia mati? Okey. Cerita dia lah ni Pak Mut tak ada lah. Cerita nak cerita bab musyarakah ni Pak Mut tak ada. Okey. Mak Tun. Siapa lagi dapat? Ini tak ada anak. Tak ada. Kasim. Okey. Okey. Leman Saad. Ni tengok tersenarai dalam apa nama tersenarai dalam pewaris kan. Siapa lagi yang berhak yang boleh dapat ni? Musa. Okey. Pandai amat. Pak Man? Pasal apa tak dapat Pak Man? Dalam watak ni Pak Man dengan Mak Nak pasal apa tak dapat? Pak Man dengan Mak Nak saya tak ada kaitan. Dia tak mak bapak tanggung. Sebab Mak Nak tu adalah mak tiri dia. Pak Man adalah pak tiri dia. Kan sama ada kita tahu kalau Pak Man tu ada lagi dah. Pak Man tu Mak Tun kahwin dengan Pak Mut ni bukan kerana Pak Man mati tapi Pak bercerai. Pak Man ada, Mak Nak ada.
Jadi mereka dua ni kalau Leha mati, mereka tak ada kaitan. Mereka bukan pewaris. Nampak tak? Maknanya makna bahasa apa? Dia adalah mak tiri kepada Leha. Isteri ayah dia kan. Pak Man adalah suami, bekas suami kepada mak dia, pak tiri dia. Maka tak dapat. Okey. Jelas dah tu. Ni tak dapat, yang ni tak dapat. Maka kita tengok di sini. Ya? Daripada senarai ni. Yang pertama kita kata yang dapat tu Zul. Zul ni siapa? Suami. Yang kedua kita dapat sini Maktun. Maktun ni siapa? Ibu. Kita tengok siapa dia dulu antara mereka ni hak dapat fardu. Siapa dapat fardu ni? Pandai amat. Leman dengan Sa'ad, mereka ni adalah ashabul furud. Siapa dia mereka ni? Saudara lelaki seibu. Okey. Kasim, siapa dia Kasim? Ni sebang Leha tadi. Saudara lelaki seibu sebapa. Okey kan? Dan yang kelima Musa. Musa siapa dia? Saudara lelaki sebapa. Okey. Okey. Dan cerita ni bahagian Zul. Suami dapat berapa Ahmad? Suami maknanya Leha mati meninggalkan suami, tak ada anak. Ada anak? Ada anak? Tak ada anak. Okey. Suami dapat berapa? 1/2. Ibu dapat berapa? 1/. Ibu tak ada anak tetapi ada saudara si mati. Dapat 1/6. Ibu ingat dia kalau kata tak ada anak, ni tak ada anak ni. Tapi ada saudara si mati, tak kira saudara daripada cabang mana pun. Seibu sebapa, atau sebapa saja. Bila ada seorang sahaja daripada saudara si mati, maka ibu akan ubah jadi 1/6. Kalau tak ada, depa ni tak ada, anak pun tak ada, ibu akan dapat 1/3. Okey. Ni di ketika ini Maktun, ibu dia akan dapat 1/6. Pasal apa? Anak tak ada tetapi ada saudara. Leman dan Sa'ad dapat berapa? Dapat apa, Mat? Leman Sa'ad dapat 1/6. 1/3. Pandai, Mat. Leman Sa'ad dapat ni 1/2. Yang ni 1/6. Ni Leman dan Sa'ad 1/3. Pasal apa 1/3, Mat? Sebab mereka 2 orang. Saudara lelaki seibu. Saudara seibu akan dapat 1/3 bila mereka lebih daripada seorang. Kalau seorang akan dapat 1/6. Apa dia hak mereka dua ni? Hak mereka dua ni apa dia? Asabah. Okey. Asabah ni apa makna asabah? Mendapat lebihan setelah mana diberi kepada ashabul furud. Asal masalah dia berapa mak sini? 6. Asal masalah dia 6. Okey, betul dah. Asal masalah 6, 1/2 daripada 6? 3. 1/6 daripada 6? 1. 1/3 daripada 6? 2. Kalau kita tengok di sini, ada tak lebihan harta? Tak ada. Pasal 3, 1, 2 dah jumlah dia 6. Nampak? Jadi, Kasim ni cerita dia tak dapat. Kalau cerita dia maknanya kedudukan dia begini, yang ditinggal tu adalah suami. Okey, si mati tak ada anak, dia tinggal suami, dia tinggal ibu, dia tinggal saudara lelaki seibu yang lebih pada seorang. Dia ada saudara lelaki kandung, dia ada adik. Maknanya kita kata Kasim ni tak dapat asrabah. Kasim dengan Musa dua-dua tak dapat. Pasal apa? Sebab kalau kita melihat sini dah 6 dah. Asabah ni akan dapat apabila berlaku lebihan daripada harta si mati. Setelah mana diberi kepada ashabul furud. Okey. Sedangkan kalau kita tengok di sini, Kasim dia adalah saudara lelaki seibu sebapa. Tentulah dia lebih kuat hubungan dia daripada Leman dan Sa'ad. Betul tak?
Yang mati tu Leha. Leha ni siapa? Leha ni kak dia seperut dengan apa nama mak dia. Satu bapa dengan apa nama Leha tadi. Maknanya Kasim tadi ni binti dah. Leha tadi tu binti Pak Mut, Kasim pun binti Pak Mut. Kasim pun duduk dalam rahim Mak Tun, Leha pun duduk dalam rahim Mak Tun. Betul kan? Tetapi pasal apa tak dapat. Jadi yang ni lah yang berlaku pada zaman Saidina Umar dulu ni. Seorang sahabat, seorang lelaki, dia main mengadu dekat Saidina Umar. Pasal apa dia tak dapat? Sedangkan hubungan dia lebih kuat. Pasal apa dia tak dapat bila kak dia mati? Pasal apa dia tak dapat? Pasal apa dapat dekat saudara seibu? Saidina Umar menghukumkan kerana apa? Kerana saudara lelaki seibu sebapa, depa ni adalah hak asabah. Asabah maknanya bila kata asabah, dia akan makan lebihan daripada selepas diberi ashabul furud. Lo ni cerita dia tak ada lebih, maka kamu tak dapat. Kan? Kemudian berlaku pula habis tu. Berlaku pula sekali lagi satu peristiwa sama juga macam ni. Mai kawan tu mengadu, dia kata dia tak puas hati. Pasal apa? Dia kata dia hubungan dia lebih kuat lagi sebab dia cabang dua-dua dengan si mati. Maka yang ni lah Saidina Umar tengok balik kepada apa nama hubungan, cek balik, kita kata ijtihad balik. Maka diputuskan bahawa cerita dia kalau macam ni sebab hubungan saudara lelaki seibu sebapa lebih kuat berbanding dengan saudara lelaki seibu. Lebih kuat dengan si mati kan. Tetapi dia kalau ikut macam ni dia tak dapat. Sebab asrabah maknanya apa nama asrabah akan makan selepas pada ashabul furud. Depa ni tak boleh nak sisihkan depa pasal depa adalah saudara seibu yang mendapat pewarisan melalui fardu. Okey, depa ni kalau ada anak si mati tak dapat. Kalau ada anak, depa ni tak dapat ni. Kalau si mati ada anak. Lalu ni cerita bila tak ada anak, depa akan dapat. Okey, jadi yang ni lah Saidina Umar memutuskan bahawa perkongsian dua bahagian harta dikongsi bersama saudara lelaki seibu dan saudara lelaki seibu sebapa sahaja. Pasal apa kawan ni tak dapat? Ni yang kita kata nama dia kaedah mushtarakah. Berkongsi. Kaedah mushtarakah ni maknanya berkongsi antara saudara seibu dengan saudara seibu sebapa. Contoh dia macam ni. Dua orang saudara seibu akan berkongsi dengan saudara seibu sebapa. Takat dia saja. Musa tak dapat. Pasal apa Musa tak dapat? Sedangkan kita kata Musa ni apa nama bin yang sama dengan Leha kan? Saudara sebapa. Dia dengan duduk Kasim Musa tak terhijab. Dia memang bukan dia depa bukan terhijab, depa dapat asbabah. Tak apa Kasim duduk ada Musa dia dapat ya. Ya, itulah sebab tu yang kata tu. Bila Kasim ada, Musa tak dapat. Pasal apa Musa tak dapat? Sebab Musa dah pun dapat dekat Kasim. Kan Musa ni saudara lelaki sebapa. Okey, bila saudara lelaki sebapa, dia ni ranking dalam asrabah dia lebih rendah daripada saudara lelaki seibu sebapa. Dia tak terhijab dengan Kasim. Bila kata Kasim ada, dia tak dapat kan? Sebab dia kan dalam kita kata ranking ikhwah. Ranking ikhwah kan siapa dia yang tinggi? Semua sepok ada yang tinggi, syaqiq. Maka dalam keadaan ini Musa memang tak dapat. Pasal apa Musa tak dapat? Sebab kalau kita kata kan, maknanya kalau tak ada yang ni lah. Maksudnya kalau kita kata depa ni tak ada, Leman dan Sa'ad tak ada, ada saudara lelaki seibu sebab ada Kasim, maka Kasim akan dapat asrabah. Musa tak dapat. Pasal apa? Pasal Musa ni ranking asrabah dia lebih rendah daripada Kasim. Begitu. Jadi dalam keadaan tu, kalau mustarakah, kalau nak bahagi balik nanti. Okey, kalau nak bagi balik, maknanya dua bahagian ini
bagi sama rata di antara Leman, Sa'ad dan Kasim. Tidak ada lagi nisbah 2-1. Tak ada lagi nisbah 2-1. Jadi mereka ni ada 3 orang. Kan nak bahagi 2. Lagu mana? Yang ni kena tasahih masalah pula. Kena kali 3. Kena kali 3, 6. Sebab mereka ni ada 3 orang. Nak bahagi lagu mana? Tasahih masalah dia lagi... dia akan cerita banyak lagi ya. Tapi kali 3 ni pasal apa? Sebab nak bahagi 3. Sebab 2 nak bahagi 3. Kita kata nak bahagi lagu mana? Maka kita kali 3. Semua kali 3. 18. 3 kali 3 9. 1 kali 3 3. 2 kali 3 6. Maka dapat 18. Okey? Jadi dapat 6 bahagian. Bahagi 3. Setiap orang dapat 2 bahagian, 2 bahagian, 2 bahagian. Kan daripada 3 beradik, Leman dan Sa'ad, saudara lelaki seibu dengan Leha tadi ni. Kasim, saudara lelaki seibu sebapa. Adapun Musa, saudara lelaki sebapa. Jadi bila ada orang yang ranking lebih atas, maka saudara lelaki sebapa tak dapat. Saudara lelaki seibu sebapa, ni saudara lelaki sebapa. Okey. Jadi kalau kita kata bila ada 2 ni saudara lelaki sebapa, saudara lelaki Kasim ni dia akan hijab lah. Dia dapat dekat dia saja, dekat dia saja. Memang tak dapat sini. Musa. Pasal apa? Sebab Musa ranking asabah lebih rendah daripada Kasim. Boleh. Kaedah ini kita namakan kaedah mushtarakah. Kaedah mushtarakah berkongsi. Kita kata antara apabila peninggalan itu waris yang tinggal adalah 2 orang saudara seibu atau lebih dan meninggalkan sama. Si mati meninggalkan ada saudara seibu sebapa. Tak kira kalau kita kata 2 orang, 3 orang, lelaki, perempuan. Kita katalah kan. Maknanya Kasim, Leha dengan Kasim ni bukan dekat mereka 2 beradik. Ada Minah, ada Bedah, ada apa semua lah. Maka mereka tu semua adalah kita kata saudara seibu sebapa dengan Leha yang mati tadi tu. Jadi kalau bahagian mereka 2 ni hak dapat dekat Leman dan Sa'ad dikongsilah bersama dengan saudara seibu sebapa yang tinggal. Maknanya kalau mereka ada Leha ada 3 beradik lagi, kena kira lah kali berapa? Kali 5. Kan? Leha ada Kasim, ada Minah, ada Bedah. Kan? Ada siapa lagi berapa orang pun dia 2 beradik, depa adik beradik kepada Leha, anak kepada Maktun dengan Pak Mut tadi ni seibu sebapa, maka kena kira semua tu dalam bab mushtarakah. Okey. Jadi bab mushtarakah ni dia adalah di antara bab yang khusus. Bab yang khusus. Jadi yang kita kata pengecualian di dalam bab faraid ni. Sebab ada beberapa yang kita kata beberapa perkara yang secara umumnya begitu, tetapi dalam beberapa kes begini cerita dia. Macam contoh ibu, kan? Ibu bila tak ada anak, si mati tak ada anak, sepatutnya ibu dapat 1/3. Tetapi bila yang ditinggalkan tu hanyalah suami, ibu dan ayah. Ketika itu tak ada anak, kan patut-patut ibu akan dapat 1/3. Tapi ketika itu ibu dapat 1/3 baki. Jadi yang ni pasal apa? Kali 3. Sebab nak cerita masalah dia ni ada 3 orang. Nak bahagi kepada 3 orang. 2 bahagian nak bahagi 3. Lagu mana? Kali 3 siap-siap. Kali 3. Jadi semua kena kali 3. Jadi kalau kata depa ni 5, kena kali 5. 5 maksudnya kalau kata depa ni kira-kira saudara lelaki seibu dengan saudara lelaki seibu sebapa ni bilangan dia adalah 5 orang. Maknanya sini kena kali 5 asal masalah dia. Okey. Jadi yang ni bab dia nama mushtarakah, iaitu kita nak memberi hak. Maksudnya kaedah ini dia memberi hak kepada saudara seibu sebapa yang hubungan dia kuat. Nak banding kita kata saudara seibu. Saudara seibu maknanya lahir daripada rahim yang sama tapi bin lain.
Kan? Tetapi mereka ni kerana dapat secara fardu. Okey? Bila dapat secara fardu, kalau ikut pada asalnya, bila dapat semua hak saham kepada fardu, tidak ada lagi yang tinggal kepada asabah. Begitu asal-asal dia. Kaedah asal. Jadi Saidina Umar pada asalnya, pada peringkat awal, beliau memakai kaedah ni. Kasim, kalau kita cerita kata Kasim lah masa tu kan. Kasim tak dapat lah. Pasal apa? Sebab ashabul furud telah pun menguasai semua saham harta si mati. Saudara lelaki sebab apa dia ada asal furud lah? Tak, dia saudara lelaki sebab apa dia asabah. Ya. Saudara seibu sahaja yang ada fardunya. Kalau saudara sebapa, saudara kalau ukhtun dia lain lah perempuan. Ni saudara lelaki. Sebab depa ni adalah tersenarai dalam asabah binafsih. Depa ni adalah orang-orang yang tersenarai, lelaki yang tersenarai dalam asabah binafsih. Sebab kita tahu dah asabah binafsih. Okey, asabah binafsih dia ada ranking dia. Dia ada kena ikut turutan dia. Ingat lagi Ahmad? Asabah bin nafsi. Mula-mula kita kata siapa dia yang paling kuat dapat dalam senarai asabah bin nafsi? Ya. Dia ada 4 peringkat tu. Bunuwa, pandai Ahmad. Mula-mula kita tengok kepada bunuwa. Bunuwa ni siapa dia? Anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki. Ada hak ni dulu. Maknanya bila si mati, bunuwah ni maksudnya anak kan? Peringkat ke bawah. Okey? Bila ada Din mati, Din tinggal Ali, atau lepas tu ada Hasan. Maknanya kalau ada Ali, Hasan tak dapat. Maka kalau tak ada Ali, Hasan akan dapat. Tengok ke bawah dulu. Ni Din serta Din yang mati. Din ni ada nama ayah dia Pak Mahmud. Ayah dia Pak Mahmud. Maka bila Ali ada, bila Hasan ada, Ali tak ada, ada Hasan, ada Pak Mahmud, Din mati. Ketika ini siapa yang lebih kuat untuk dapat asabah? Hasan. Hak tu maksud dia. Hasan. Sebab apa? Sebab asabah bin nafsi dia mendahulukan bunuwah dulu. Dalam bab asabah faraid, dalam bab asabah dia mendahulukan bunuwah dulu. Maknanya siapa dia bunuwah ni? Anak lelaki ataupun cucu lelaki daripada anak lelaki. Okey, maknanya walaupun kita kata Hasan dengan Din ni Tok Wan, dengan Pak Mut ni Tok Nek dia lah. Kan? Maknanya masa Din mati, Ali dah tak ada. Ada Hasan, Hasan ni anak Ali. Ada Pak Mut ni ada lagi. Okey? Walaupun begitu, Pak Mut dia tak dapat asabah. Dia akan dapat sebab dia ayah. Tetapi ayah sini dia akan dapat 1/6 sahaja. Dia tak dapat asabah. Sebab asabah akan dapat kepada Hasan. Okey? Kemudian kita lepas pada bunuwah, kalau tak ada bunuwah baru dapat kepada siapa Ahmad? Ubuwah. Ubuwah ni siapa dia? Ayah atau datuk ke atas. Datuk sebelah ayah. Sebab kita tahu dah datuk sebelah mak tak dapat. Yang dapat datuk sebelah ayah. Abun ataupun jadun dia abin. Ada ayah, datuk tak dapat. Macam tu lah. Maksudnya kena tengok ayah dulu. Ayah ada? Ayah ada. Tapi anak tak ada. Maka dapatlah ayah lah yang akan dapat asabah. Datuk ada? Tak dapat. Pasal datuk terhijab dengan ayah. Okey? Yang ketiga peringkat dia seperti dia, Mat? Ikhwah. Ya. Peringkat ikhwah ni dia mesti mula dengan saudara lelaki seibu sebapa. Mula dengan yang tu dulu. Kemudian saudara lelaki sebapa dulu kat anak dia dulu. Siapa dia dulu? Dalam bab asabah bin nafsih. Saudara lelaki seibu sebapa, dia ada bahagian ni dalam bab ikhwah ni. Saudara lelaki sebapa, kemudian anak lelaki kepada saudara lelaki seibu sebapa, anak lelaki kepada saudara lelaki sebapa.
Antara mereka ni siapa dulu? Amat ingat tak? Waktu kita mengaji. Untuk apa orang tu apa? Ya. Saudara lelaki ni memang depa memang dapat dah, memang tahu dah. Antara ni antara anak lelaki saudara ni kita kata bin ibnu akhi syaqiq. Senang kalau ibnu akhi syaqiq dengan akhun li abin. Siapa dulu kemudian? Ni mau tak ingat. LIB, lepas tu baru ada ANSLIB. Hak ni dulu anak kau ni dulu. Baru akhun li abin. Kemudian baru anak ni. Ya, dia tak boleh langkau. Dia kena habis sakit dulu. Okey. Sebab tu mama kata hak ni antara dua ni. Maknanya yang ni dia punya ranking dia. Nah, yang ni akhun syaqiq, kemudian anak dia. Kan? Anak dia, anak lelaki kepada SLIB. Dia punya urutan dia. Lepas tu saudara lelaki sebapa. Kemudian baru anak lelaki kepada saudara lelaki sebapa. Kalau kita lihat sini akhun syaqiq. Yang ni ibnu akhin syaqiq. Yang ni akhun li abin. Hak bawah ni ibnu akhin li abin. Okey. Tak ada depa ni. Hak atas tak ada, hak bawah nombor 2 tak ada, ikhwah tak ada, baru beralih kepada siapa Ahmad? Beralih kepada Last sekali al-amumah. Jadi al-amumah ni pak menakan. Kan? Dia ada pak menakan syaqiq. Kalau nisbah baba, kalau nisbah Ahmad, dengan kita kata kalau Ahmad mati, siapa dia amu syaqiq Ahmad? Pak Nyan jadi kan? Dua beradik kandung dengan baba. Okey. Kemudian anak Pak Nyan jadi. Amun syaqiq. Hak ni pun ranking dia, ada ranking dia. Maksudnya kalau ada amun syaqiq, maka hak orang lain tak dapat dah daripada ranking al-amumah ni. Okey. Jadi depa ni siapa dia? Amun syaqiq. Mula dengan amun syaqiq. Kemudian ibnu ammi syaqiq. Ni Panci Ikram. Kemudian amun li abin. Pang Asin. Kemudian ibnu am li abin. Anak Pang Asin Muhammad. Kan? Dia punya ranking dia. Maknanya depa ni tersenarai dalam pewaris harta, tetapi depa semua ni dapat melalui asabah. Bila dapat melalui asabah, melihat dia mesti tengok kepada ranking dia. Maknanya kalau seorang tu meninggalkan anak lelaki, habis dah ni semua. Bye-bye. Tak dapat dah. Kecuali ayah. Ayah memang akan dapat kan? Ayah ke mana pun akan dapat. Cuma ketika ini ayah dia tak dapat lagi asabah. Dia akan dapat bahagian fardu sahaja. Sebab ada anak lelaki. Tak ada anak lelaki, ada cucu lelaki. Lebih tinggi lagi martabat daripada ayah si mati. Untuk menerima asabah. Okey, untuk menerima asabah. Bukan kata ayah kalau ada anak lelaki ayah tak dapat. Tak. Ayah wajib dapat. Tetapi ketika ini kita cerita tentang hak asabah. Jadi tu dia tu. Maknanya ini ranking yang telah kita bincangkan dulu, iaitu mereka yang mendapat asabah. Sebab tu tadi ni Musa tak dapat harta pasal apa? Pasal apa Musa tak dapat harta pada Leha tadi ni? Cerita Musa tadi ni pasal adanya Kasim. Kan? Sebab Kasim dah ada. Kasim kalau kita kata, kalau waktu-waktu biasa pun, waktu yang kita kata tak berlaku musyarakah tu, bila ada Kasim, Musa tak dapat asabah dah. Sebab ada Kasim, saudara lelaki kandung. Musa saudara lelaki sebapa. Tak dapat dah. Boleh faham? Okey? Jadi kemarin ni ada kita sebut berkenaan, ada bahagi tentang apa nama mak si mati kemarin ni. Kita silap sebut 1/3, sebenarnya 1/3 baki, sebab yang tinggal tu adalah suami, apa nama mak dan ayah sahaja. 1/3 baki. Pasal apa mak ketika itu, pasal apa mak tak dapat 1/3? Sebab apa? Sebab semati meninggalkan suami
pasangan dengan ayah. Ya, pasal apa? Pasal apa Ipi jadi apa nama? Kalau kita kata okey. Kenapa ditentukan mak dapat 1/3 baki? Kenapa tak letak 1/3 saja? Yalah kita tahu masalah dia. Masalah yang akan berlaku mak dapat 1/3 baki ni bila Ahmad? Tinggal suami, tinggal ibu, tinggal ayah. Ataupun kalau yang mati itu suami lelaki, dia tinggal isteri, dia tinggal ibu, dia tinggal ayah. Hak ni ketika ini saja ibu akan dapat 1/3 baki. Okey. Mak ni kalau kita tengok sini ayah akan dapat apa? Asabah. Okey. Kalau yang mati itu perempuan, suami dia dapat berapa ni? 1/2. Ibu kalau kita kata hak ni asal-asal 1/3 baki. Kan? Ayah dapat asabah. Hak ni dapat berapa? 1/4. 1/3 baki. Ayah dapat asabah. Okey. Kita tengok sini kalau masalah suami, ibu dan ayah. Berapa asal masalah? 6. 1/2 pada 6. 3. 1/3 baki. Berapa? 1/3 daripada 3. 1. Kan? Ayah dapat 2. Betul tak? 1/3 baki pasal apa? Mak dapat 1 sebab bukan 1/3 kali 6 kan? 1/3 kali 3. 3 tu main mana? 6 tolak 3. Baki ni. Okey. Hak isteri pula, kalau kata suami dia mati, berapa asal masalah? 12. Kan? 1/4 daripada 12? 3. 1/3 baki dia berapa? 1/3 daripada baki. Baki berapa? Kali 9. Kan? 3. Ayah akan dapat berapa? 6. Okey. Hak ni hak cerita betul dia. Maknanya ibu akan dapat 1/3 baki jika yang ditinggalkan tu adalah pasangan bersama. Ibu adalah pasangan dan ayah sahaja. Katalah kita kata, pasal apa tak bagi 1/3 saja kat ibu? Pasal apa 1/3 baki? Sebab kalau 1/3 saja ni punca kenapa dapat 1/3 baki ni? Sebab bukan ayah mesti dapat. Ayah mesti dapat. Dah ayah okey. Bukan ayah mesti dapat. Tetapi kalau 1/3 kan? Berapa dapat ni? 1/3 kali 2. Asrabah dekat ayah jadi 1. Tadi kita kira 1/3 baki kawan dengan 1, kawan dengan 2. Okey. Maka sebab itulah diletakkan ibu ni dapat 1/3. Bukan 1/3 baki, bukan 1/3. Sebab kalau 1/3 dia akan dapat lebih daripada ayah. Dah hukum mengatakan ayah mesti dapat lebih daripada ibu. Ibu dapat lebih daripada ayah. Ayah mesti dapat lebih daripada ibu sebab ayah yang nak tanggung ibu. Kan? Ayah yang nak bela mak. Ayah yang menanggung ibu. Macam ni juga. Kalau kita kata 1/3 mak dapat berapa? 6. 6 lah. 4. Tapi hak ni tak apa. Hak tang ni. Hak ni kalau 1/3 baki dia akan dapat 4 dah. 3, 4, 4, 5. Okey, hak ni tak apa juga ni. Kalau 1/3 hak ni. Hak kita ni. Bila yang ditinggalkan tu bila ditinggalkan tu adalah suami, ibu dan ayah. Okey? Maka 1/3 baki ni diberi kepada ibu pasal apa? Kerana kalau diberi 1/3 sahaja, bahagian ibu lebih besar daripada bahagian ayah. Hak ni tak apa, memang ayah dapat besar. Kan? Sebab hak ni kalau lah kita kata dia 1/3 sahaja, sini ibu akan dapat 4, 3 dapat 4, 7, lagi ada 5 lagi. Maka nak elak daripada keadaan, maknanya ni ayah memang dapat lebih daripada ibu. Tapi kalau sini ayah akan dapat kurang daripada ibu. Maka kaedah faraid meletakkan ayah dia mesti lebih daripada mak sebab dia yang akan tanggung mak dia. Yang mak dia pula dah. Dia akan tanggung isteri dia. Dia akan tanggung ibu. Maka sebab itulah 1/3 baki, maka bahagian ibu akan dapat 1, bahagian ayah akan dapat 2. Wallahu a'lam.
Jadi takat tu dulu memang semakin rumit. Banyak benda sebenarnya. Kita kalau cerita hak asas-asas tak apa. Hak asas yang senang. Tapi bila kalau ada kau ni, kalau ada kau ni, hak tu jadi banyak lah tu. Jadi kita tengoklah kalau kita merasakan bahawa ada lagi perkara yang boleh dibincangkan, kita akan teruskan pengajian. Sebab hak ni masuk semakin kita kata semakin besar perbincangan dia. Jadi kalau hak asas kita dah lepas dah beberapa siri yang itu ni, hak yang asas semua tu. Jadi kalau kita ni sekadar kita nak memperkuatkan lagi kita punya macam okey, contoh kalau saudara macam ni, kalau ni macam tu boleh lah. Maknanya kita buat latihan kita reka cerita macam mana kalau keadaan dia begini. Barulah kita boleh praktikal kita tu berdasarkan teori yang kita belajar. Okey, yang baik daripada Allah, salah silap daripada mama sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.